Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 bakal membentangkan buah fikiran berkonsepkan penghayatan etika yang berjudul Penerapan Nilai Kesukarelawanan dan Tanggungjawab sebagai Pencetus Semangat NGO Kemanusiaan. Dan ini ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Muhammad Manafi Abdul Rahman, Hazaf Fikri bin Abdul Halim, Nurul Ain binti Noh, Intan Nur Aryani binti Abidin, Muhammad Razik bin Burhanuddin, dan terakhir sekali Nurul Ashikin binti Ayub. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hazaf Fikri bin Abdul Halim. So, hari ini saya akan menceritakan tentang latar belakang filem Pascal. Filem Pascal merupakan salah satu filem asli Ketenteraan Malaysia 2018 yang telah dicipta atau diarahkan oleh Adrian Tay. Filem ini dibintangi oleh pelakon-pelakon terkenal tanah air iaitu Hairul Azri, Helen Hai, Jambit Safullah, Taufiq Hanafi, Hafizul Kamal, Tibenji, Jasmine Suraya dan Armin Alfian. So, filem ini juga merupakan daripada kisah benar tentang kepayahan pasukan atlet TLDM iaitu Tentera Laut Diraja Malaysia dan pasukan Pascal dalam misi merampas kembali kapal dagang MV Bunga Laurel daripada lanau Somalia pada tahun 2011. Filem Pascal telah menerima banyak komen atau ulasan yang positif dan bercampur-campur daripada pengkritik dan telah meraih pencapaian tertinggi sebanyak 30 juta sejak ianya telah ditayangkan di Pawagam, menjadikan ia sebagai salah satu dengan kutipan pencah panggung tertinggi di Malaysia mengikuti Hantu Kak Lima dan Munafik 2. Pada Disember 2018, Harian Metro menyinarikan Pascal salah satu daripada 10 filem dengan pencah panggung tertinggi pada tahun 2018. Sedikit sejarah di Malaysia. Berdasarkan kajian yang telah saya buat, filem Pascal ini adalah merupakan sebuah filem yang berdasarkan kisah benar. Filem ini juga telah mengisahkan tentang kepayahan dan kesusahan pasukan atlet pasukan khas laut atau Pascal dan Tentera Laut Diraja Malaysia iaitu TLDM dalam misi dan visi untuk mengambil kembali kapal dagang MV Bunga Laurel daripada lanau Somalia di Teluk Aden pada tahun 2011. Pasukan khas TLDM ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1982 iaitu pada 1 Oktober. Pasukan ini telah ditubuhkan bagi tujuan untuk menjalankan misi-misi khas yang berkaitan dengan keselamatan negara Malaysia agar negara terus aman dan damai pada masa kini dan akan datang. Assalamualaikum, saya Nurul Ashikin binti Ayub akan membincangkan konsep di dalam filem Pascal. Konsep yang pertama adalah ketenteraan dan kenegaraan. Aset ketenteraan negara dari segi kenderaan iaitu helikopter Super Nix, kapal selam Scorpion, frigat Cadillac Q, pesawat C-130 serta senjata dan pakaian sebenar oleh Tentera Laut Malaysia. Segala aksi andingan serangan dan aksi tempur Pascal mengikuti SOP dan gerak langkah ketenteraan bagi mewujudkan satu realisme yang tinggi. Filem ini menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai kekuatan ketenteraan. Konsep yang kedua adalah keluarga dan persahabatan. Konflik Arman dan ibunya. Ibu Arman tidak merestui pekerjaannya setelah kehilangan suami di dalam Pascal. Arman berubah fikiran untuk menukar kerjaya sebagai jurulatih di pangkalan Tentera Laut demi keluarga. Dari segi persahabatan, selepas permergian Joshua, Arman tidak memutuskan hubungan dengan isteri Joshua, sering melawat dan menjaga keselamatan mereka. Konflik kawan makan kawan iaitu Jeb bertindak bersubahat bersama lanau Filipina demi kemewahan. Konsep yang ketiga adalah konsep flashback atau backstory, menceritakan tentang konflik yang berlaku di dalam diri Arman. Pertama, tujuan Arman memasuki pasukan Pascal ingin mendapat jawapan kematian ayahnya. Kedua, pengenalan Arman bersama Joshua, Jeb dan lain-lain. Ketiga, memori latihan yang dilalui oleh Arman dan rakannya untuk memasuki Pascal. Keempat, kematian Joshua yang terkorban dalam misi keamanan Angola 2011. Konsep yang terakhir adalah kemasyarakatan. Yang pertama, memberi kesedaran kepada segenap lapisan masyarakat untuk menghargai jasa dan pengorbanan para pejuang negara dan sebagai asas dalam menarik minat dan membuka mata anak muda untuk mencuburi bidang pertahanan negara. Kaedah penyampaian nilai melalui filem adalah nilai patriotisme. Salah satu cara generasi kini lebih mengenali sejarah dan latar belakang Malaysia, memupuk semangat yang tinggi untuk memperjuangkan sesuatu yang boleh memberi kebaikan kepada diri dan orang lain, menambahkan ilmu mengenai sejarah Malaysia seperti Operasi Fajar 2011 dan misi PBB di Angola pada tahun 1998, dalam masa sama boleh mengenali tokoh-tokoh yang pernah berjuang demi Malaysia. Selain daripada itu, nilai kerjasama dalam satu pasukan bukan menunjukkan kehebatan seorang tentera atau hero, malah mengenengahkan mesej perpaduan dan kerjasama dalam menjaga keamanan negara.
tahap kebersanan penyampaian kepada penonton, filem Pascal berjaya meraih 30 juta sepanjang tayangan menunjukkan filem ini mendapat impak positif dari penonton daripada pelbagai sumber internet seperti bloggers, YouTubers yang memberi ulasan tentang filem Pascal. Penangan Pascal mendapat perhatian daripada warga sekolah. Filem ini dijadikan filem yang boleh ditontoni oleh pelajar sekolah bagi memupuk semangat cintakan negara. Nilai kemanusiaan, kita mestilah bertanggungjawab dalam menyelesaikan semua tugasan yang diberi untuk mengelakkan perkara buruk berlaku. Sebagai contoh, anggota Pascal telah bertanggungjawab membantu kapal Laurel 11 yang telah diserang oleh Lanun. Yang kedua, amanah wajib diterapkan untuk mengelakkan pengkhianatan. Zarif telah menyertai pasukan Ketua Lanun demi mengaut kesenangan dan sanggup membunuh rakannya sendiri. Sifat tolong-menolong di antara satu sama lain harus diterapkan walaupun berbeza agama dan kaum untuk mencapai keharmonian. Semasa misi keamanan Angola 2011, Arman dan anggotanya tetap berusaha membantu rakyatnya yang diserang walaupun tanpa bersenjata. Nilai kesukarelawan. Yang pertama, keberanian untuk menghadapi sebarang risiko adalah penting bagi mencapai sesuatu matlamat. Di offshore, Lieutenant Khairi telah memberanikan diri untuk memotong wayar bom tangan yang telah dipasang oleh musuh demi menyelamatkan staf di sana. Seterusnya, setiap individu mestilah mempunyai sikap patriotisme untuk memupuk semangat cinta akan negara lebih daripada kepentingan diri sendiri. Zarif telah mengajak Arman untuk menjadi gunting dalam lipatan, namun Arman menepis ajakan tersebut kerana cintanya akan negara. Yang ketiga, kita mestilah berkorban walaupun pengorbanan kita tidak akan dapat memberikan sepenuhnya manfaat kepada kita. Sebagai contoh, Joshua telah berkorban nyawa bagi menyelamatkan rakannya dan rakyat Angola yang telah diserang. Assalamualaikum, saya Nurul Ain. Saya akan menerangkan tentang fakta dan kesan mengaplikasikan nilai kemanusiaan dan juga nilai kesukarelawanan dalam diri kita, masyarakat dan juga negara. Nilai yang pertama adalah nilai kemanusiaan. Jika setiap individu mempraktikkan nilai kemanusiaan dalam hidup mereka, mereka akan dapat melahirkan sikap bertolak ansur dalam diri mereka. Seperti yang kita tahu, sikap bertolak ansur amatlah penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Jika kita melatih diri kita untuk sentiasa bersabar dan supaya kita dapat mengawal diri apabila kita berasa marah. Seterusnya, impak kepada masyarakat adalah akan wujud rasa sayang dan saling mencintai sesama masyarakat. Mencintai sesama dan tolong-menolong tidak membezakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit dan juga taraf ekonomi. Sikap ini juga amat penting agar terciptanya kerukunan dalam hidup bermasyarakat dalam negara kita. Seterusnya, impak kepada negara pula ialah keadaan negara kita akan lebih harmoni jika rakyatnya semua bersatu padu untuk mengamalkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan mereka. Selain itu, hal ini juga dapat mengubah pandangan masyarakat luar kepada masyarakat negara kita. Perkara ini harus menjadi pegangan kepada semua ahli masyarakat jika tidak mahu melihat masalah perkauman menjadi pisau yang boleh merobek nilai kepercayaan. Seterusnya, kita beralih kepada nilai kesukarelawanan. Kesan kepada individu adalah dapat berkomunikasi dengan baik sesama manusia. Hal ini kerana ketika kita melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan, kita mestilah banyak berkomunikasi dengan individu yang tidak dikenali. Apabila seorang individu terlibat dengan kerja-kerja amal, maka mereka bukan sahaja berpeluang untuk meluaskan jaringan sosial dengan masyarakat sejagat. Bahkan, aktiviti ini juga dapat mengisi masa lapang mereka. Masyarakat dapat membentuk ikatan sosial yang kukuh serta menjadi social glue bagi merapatkan jurang di antara nilai dan budaya masyarakat yang berbeza, khususnya untuk negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Oleh kerana itu, kita juga dapat menghasilkan jaringan sosial yang lebih luas serta menyumbang ke arah pembangunan diri yang positif.
Impak kepada negara pula adalah negara kita dapat melahirkan rakyat yang mempunyai semangat cinta akan negara. Hal ini kerana rakyat akan bersatu padu untuk menjayakan sesuatu yang telah dirancang oleh negara kita. Sebagai contoh, rakyat sanggup menjadi sukarelawan di pusat pemberian vaksin PPV walaupun mereka terdedah dengan risiko jangkitan wabak COVID-19. Hal ini kerana rakyat ingin menjadi sebahagian daripada insan yang berjuang untuk memastikan rakyat di negara ini divaksinasi dengan 2 dos vaksin. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ghazi bin Burhanuddin dan hari ini saya akan menerangkan tentang cabaran yang dihadapi berdasarkan filem Pascal dan juga isu semasa. Okey, kita lihat daripada segi individu. Daripada segi individu ni saya petik daripada salah satu karakter dalam filem Pascal iaitu Jeb. Kalau kita lihat Jeb, dia mempunyai ego yang tinggi dalam diri dia demi menjaga standard dia yang terbaik daripada yang terbaik dan tidak boleh menerima teguran. Yang kedua, mengamalkan sikap mazmumah dalam diri dan menganggap perkara tersebut kelihatan cool. Jika kita lihat Jeb, dia sanggup bekerja sebagai bodyguard peribadi kepada penyangak dan dia tidak kisah dan dia anggap benda tu cool. Sebab apa? Sebab dia kaya. Dan tiada integriti dalam melakukan sesuatu. Jika kita lihat Jeb, dia dibuang daripada Pascal kerana melanggar peraturan, bukan sahaja peraturan tentera ketenteraan Malaysia tetapi dia juga melanggar peraturan tentera PBB dan juga perjanjian Geneva. Okey, yang kedua, kita lihat daripada segi masyarakat. Masyarakat yang mementingkan diri tanpa mengambil kisah tentang hal sekeliling. Benda ni amat biasa dalam masyarakat. Beliau tidak mementingkan orang lain, hanya mementingkan diri sendiri kerana mungkin tanggungjawab dan juga komitmen yang teramat banyak. Yang kedua, penipuan yang berleluasa di media sosial yang mempengaruhi minda masyarakat. Jika kita lihat daripada segi isu semasa baru-baru ni, waktu PKP ada kita menjalankan kempen bendera putih bagi yang tidak, yang terputus bekalan makanan. Dan daripada kempen tu ada yang mengambil kesempatan untuk menipu, mengambil kesempatan sambil menyelam minum air. Yang ketiga, tidak menjaga hubungan dengan manusia, alam sekitar dan Tuhan. Jika kita lihat dalam filem Pascal, waktu di Angola, Joshua, Arman dan juga seorang tentera PBB, Joshua mati kerana ditembak oleh pemberontak di Angola. So, itu telah menjawab tidak menjaga hubungan antara manusia sebab beliau sanggup menembak manusia sendiri. Apalagi kalau kita lihat daripada tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Okey, yang ketiga ialah negara. Kemiskinan sesebuah negara bukan sahaja dari segi kewangan, malah motivasi dan moral. Daripada filem Pascal kita boleh lihat dengan negara Somalia. Negara Somalia antara salah satu negara yang termiskin. Dan bila negara miskin, tiada semua kewangan, motivasi rakyat pun akan berkurang. Tidak akan menimbulkan semangat NGO ataupun kemanusiaan atau tanggungjawab, tetapi menimbulkan semangat untuk merompak, menyangak, mencuri dan sebagainya. Kita lihat dari filem Pascal, warga Somalia, Lanun Somalia, merompak kapal bunga laurel. Dan yang terakhir, pegangan konsep pemerintahan sesebuah negara yang berbeza. Seperti kita lihat Korea Utara dan juga negara lain, ada yang mengamalkan pemerintahan komunis, kapitalisme. Itu merupakan salah satu cabaran di mana semangat NGO ni susah untuk dicetuskan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, meskipun terdapat pelbagai rintangan yang perlu dihadapi dalam usaha kita untuk mencapai pentunasan nilai kemanusiaan dan semangat kesukarelawanan, pasti akan ada solusinya. Antara solusinya ialah pemupukan semangat empati dalam diri sendiri bagi menghindari sifat yang cenderungkan kita untuk mementingkan diri sendiri. Maklum mengetahui menghulur bantuan kepada orang lain merupakan nilai dan sifat yang baik serta mempunyai hikmat yang sangat besar dan murni. Seterusnya, masyarakat sejagat juga wajar memainkan peranan dalam menghakis cabaran-cabaran yang dihadapi dalam kelompok, khususnya kepompong masyarakat, untuk menanam nilai kesukarelawanan dan semangat kemanusiaan. Pada masa kini, dengan menerapkan pembudayaan aktiviti ukhuwah sesama masyarakat yang mampu mengeratkan hubungan sesama komuniti. Yang terakhir sekali,
daripada pihak kerajaan wajar menetapkan dasar atau corak pemerintahan yang berteraskan model akhlak yang baik, di mana keputusan ini berupaya untuk menjadikan tauladan kepada rakyat jelata dalam pada masa yang sama dapat diaplikasikan. Dengan adanya langkah-langkah yang dapat mengatasi cabaran ini, sedikit sebanyak akan tersemailah nilai-nilai kesukarelawanan dan bakal mencetus semangat kesukarelawanan NGO sesama manusia yang didiami.